Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, mengai di Lambau dapat tengkalan, gulai tempoyak di rumah Wan Ara. Awal kalam salam perkenalan, wakil bota mohon bicara. Yang berhormat Datuk Yang Dipertua, Yang amat berhormat Menteri Besar Perak Darul Ridwan, Yang berhormat Ketua Pembangkang dari Gunung Semanggol, ahli-ahli yang berhormat di pihak kerajaan, rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat pihak pembangkang, yang berusaha ketua-ketua jabatan, pengamal-pengamal media dan seterusnya, sidang hadirin rakyat yang mengikuti perbahasan ini secara atas talian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu dan saya diberikan ruang untuk berbicara pada petang ini. Dengan penuh tanggungjawab, saya ahli Dewan Negeri Kawasan Bota berdiri di sini untuk membahaskan titah ucapan dili Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan syabas dan tahniah kepada 35 orang ahli Dewan Negeri yang baru pertama kali menjadi ahli Dewan Negeri kerana telah berjaya mendapat mandat daripada rakyat di tempat masing-masing. Saya juga mengucapkan syabas kepada semua wanita yang menjadi ahli Dewan Negeri kerana pada hemat saya untuk tahun ini lebih ramai wanita menjadi ahli Dewan Negeri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan suara wanita dapat didengari dalam Dewan Negeri kali ini. Datuk Yang Dipertua, negeri Perak Darul Ridwan merupakan sebuah negeri yang menjunjung amalan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Seharusnya memandang serius jika terdapat sesuatu perkara yang tidak selari dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sukacita saya kerana Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak sewaktu menzahirkan titah Baginda menegaskan agar jauhi sifat-sifat angkuh dan bongkak dengan tidak mengamalkan budaya yang menang semua. Di sebaliknya, hendaklah bersifat adil, mengagihkan peruntukan dan melaksanakan program pembangunan secara saksama tanpa prejudis, tanpa diskriminasi, tanpa penindasan kepada mana-mana pihak. Kerana setiap pengundi ialah makhluk ilahi dan setiap inci bumi di negeri ini terletak di bawah naungan takhta pemerintahan Paduka Seri Sultan Perak. Justru, perlembagaan selaku dokumen yang menjadi tiang seri sebuah negara seharusnya dihormati oleh semua pihak, terutamanya yang memegang tampuk pentadbiran. Datuk Yang Dipertua, prinsip keadilan haruslah dipandang dari kacamata yang murni dan sejagat. Keadilan seharusnya berpaksi kepada meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan tidak harus dipandang dari sudut kesamarataan semata-mata. Analoginya adalah pembelian pakaian untuk anak-anak semasa hari raya. Ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Keadilan tidak akan tertegak jika semua anak dibelikan baju Melayu dan kain pelekat. Sewajarnya keadilan akan tertunai jika setiap anak dibelikan pakaian mengikut keperluannya, meskipun nantinya akan ada perbezaan warna, perbezaan dari segi fashion maupun harga pada pakaian tersebut. Datuk Yang Dipertua, apa yang ingin saya menarik perhatian sidang Dewan hari ini ialah Kerajaan Negeri Perak Darul Ridwan yang tertegak ini sewajarnya menunaikan prinsip keadilan untuk semua rakyat. Biarlah kami berulang kali mengatakan hak-hak dan keadilan. Dan ia perlu diulangi supaya kita semua ingat. Hal ini kerana semua rakyat adalah pemegang taruh kepada kewujudan kerajaan. Semua rakyat adalah pembayar cukai. Jadi tunaikanlah tanggungjawab kita sebagai pemimpin dan sebagai kerajaan negeri demi kesejahteraan negeri dan rakyat. Pembahagian peruntukan projek dan dana kebajikan mestilah meliputi semua golongan. Sebagaimana cantiknya jalan-jalan di bandar, begitulah juga saya memetik sepotong ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrab littaqwa wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Maidah ayat 8. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Adilu wa aqrabu bittaqwa. Datuk Yang Tertua, ayat Quran tadi berbunyi dilu, bukan dilu. Ya, minta maaf. Dilu wa aqrabu littaqwa. Ya, terima kasih kepada Batu Kurau. Jadi saya amat berbesar hati sekiranya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar dapat terus menjunjung prinsip keadilan ini dengan pemberian peruntukan bajet sama rata kepada semua ahli Dewan Undangan Negeri di negeri ini, termasuklah pembangkang, sebagaimana belanjawan 2022 yang dibentangkan dalam sidang Dewan lalu, biarpun koalisi gabungannya telah berubah. Hal ini kerana suasana ketidaktentuan ekonomi 2023 tentunya menguji kecekalan ahli-ahli yang berhormat di dalam Dewan ini untuk menyantuni keluh tangis rakyat yang berdepan pelbagai kesukaran. Selain kaunter pejabat kerajaan, Pusat Khidmat Wakil Rakyat nanti adalah antara tempat yang paling awal dikunjungi rakyat untuk mengadu masalah. Ya, biarpun kita baru saja menang 1 hari, kita telah dikunjungi, telah dihubungi oleh rakyat untuk mendapatkan bantuan-bantuan daripada mereka. Datuk Yang di-Pertua, Pilihan Raya Umum yang ke-15 telah melabuhkan tirainya. Pelbagai analisis kita bentangkan hingga ada yang mengatakan bahawa negara sedang dilanda gelombang hijau yang menimbulkan kebimbangan. Kebangkitan anak muda yang kelihatannya menyebelahi Perikatan Nasional seharusnya menginsafkan kita bahawa mereka ingin akan perubahan. Saya mengambil kesempatan ini, Datuk Yang Di-Pertua, mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada seluruh pengundi, khususnya golongan muda yang telah memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Peraturan atau sebarang tindakan yang mengongkong mereka hanya akan menjadikan gelombang itu semakin mengancam. Ahli-ahli yang berhormat, tidak kira di pihak kerajaan ataupun di pihak pembangkang, tentulah sedar akan hakikat kebangkitan anak muda ini yang menggunakan platform media sosial. Kita harus sedar bahawa kerja buat kita kali ini akan mereka ketahui kerana maklumat kini hanya berada di hujung jari. Kita tidak dapat lari daripada realiti bahawa gerak-geri kita diperhati. Justru saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan terutama semua ahli-ahli Dewan, terutamanya yang berada di tampuk pemerintahan negeri, agar bertindaklah dengan adil dan bervisi. InsyaAllah. Datuk Yang di-Pertua, golongan wanita merupakan tulang belakang sesebuah masyarakat. Pepatah yang menyebutkan bahawa pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara harus menjadi teras pemikiran visi gerak kerja kita. Tangan yang menghayunkan buayan boleh menggoncangkan dunia itu satu kebenaran. Namun, tangan itu jugalah yang berhadapan dengan pelbagai mehnah dan tribulasi kehidupan. Situasi pertumbuhan ekonomi 2023 yang diramal bergerak perlahan memastikan kita memberi pembelaan terhadap golongan wanita. Haruslah kita melihat kepada beberapa senario yang akan saya katakan nanti. Yang pertama, Datuk Yang Di-Pertua, yang pertama adalah mereka ataupun wanita yang mengambil alih tugas lelaki dalam mencari pendapatan keluarga. Mungkin suaminya hilang keupayaan untuk mencari rezeki atau mereka ditinggalkan tanpa nafkah. Ada yang akhirnya terpaksa meminta-minta. Mereka malah mengunjungi pusat khidmat adun-adun untuk meminta bantuan sara hidup. Saya juga berada di sini, saya setuju dengan apa yang telah diperkatakan oleh Adun Pangko tentang keperluannya pihak kerajaan memikirkan untuk membina rumah transit kepada ibu-ibu tunggal yang kehilangan tempat tinggal. Bagi pandangan saya, nampaknya wang bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat tidak cukup untuk membiayai kehidupan mereka. Barangan keperluan kian mahal dan semakin menekan.
Mungkin pusat khidmat adun-adun harus memasukkan mereka dalam senarai penerima tetap bulanan. Justru peruntukan daripada kerajaan yang pernah diberikan kepada pihak pembangkang pada sesi lepas amat-amat bermakna dalam konteks ini. Bagaimanapun, usaha membantu golongan wanita ini tidaklah umpama memberikan ikan kepada mereka. Sebaliknya, kerajaan perlulah memberikan joran pengair supaya mereka boleh berusaha sendiri bagi memperbaiki taraf hidup mereka. Perkara ini amat berkaitan pula dengan golongan kedua yang saya nak perkatakan. Datuk Yang di-Pertua, golongan kedua yang saya maksudkan adalah usahawan wanita yang gigih mahu melebarkan sayap perniagaan mereka. Mereka memerlukan bimbingan dan bantuan untuk memasarkan hasil perusahaan mereka. Ada antara mereka yang berjaya dan boleh dijadikan pembimbing kepada usahawan-usahawan kecil-kecilan yang lain. Sebagai contohnya di kawasan saya, di kawasan kampung, kawasan Bota ni, ya, ramai wanita terlibat dengan perusahaan asam keping. Tuan-tuan tahu ya, asam keping nampak macam kecil tetapi dia sangat bermakna untuk orang Bota. Untuk menghasilkan asam keping yang berkualiti, proses pengeringan sering menghadapi masalah. Iaitu apabila tiba musim hujan macam sekarang, saya menyarankan satu usaha dijalankan seperti menyediakan kemudahan pengeringan berpusat di sebuah kampung ataupun ada pihak yang menghasilkan inovasi kotak pengeringan elektrik ataupun yang menggunakan tenaga elektrik ataupun tenaga sekolah bagi membantu golongan ini. Manakala isu pemasaran produk asam keping dan produk hasil pertanian yang lain dan perikanan yang lain, hasil pertanian dan perikanan juga mungkin boleh dibantu dengan menubuhkan pusat kecemerlangan usahawan wanita di peringkat daerah. Saya juga tertarik dengan apa yang dicadangkan oleh ahli Dewan Negeri daripada Manung tadi, kerana apa yang diperkatakan oleh Manung sangat juga berkaitan dengan keadaan di Bota. Dun Bota bersedia menawarkan diri untuk menjadi perintis kepada projek ini. Manakala golongan ketiga yang saya ingin perkatakan ialah mereka golongan wanita yang menghadapi masalah kesihatan diri sendiri. Kita tahu lewat ini tidak sedikit sebenarnya jumlah wanita yang meninggal akibat penyakit kanser payudara, kanser rahim dan sebagainya. Semuanya perlu mendapat perhatian daripada pihak kerajaan dan sewajarnya kempen kesedaran yang berterusan kepada wanita untuk melakukan saringan kesihatan perlulah dipergiatkan oleh semua agensi yang terlibat, sama ada Kementerian Kesihatan ataupun agensi-agensi berkaitan di bawah Kementerian Wanita maupun Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mungkin sudah tiba masanya untuk difikirkan bagi negeri di bawah Exco Wanita untuk menubuhkan pusat saringan kesihatan di bawah kerajaan negeri, khususnya untuk penduduk di luar bandar seperti di tempat saya, Bota, ataupun di Belanja. Datuk Yang di-Pertua, sebagai ahli Dewan Negeri yang baru bagi kawasan Bota, saya ingin mengambil kesempatan dalam ucapan menjunjung kasih kepada Titah Kebahaduli Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak untuk mengutarakan beberapa isu tertunggak yang ada dalam kawasan Bota. Selain isu pembangunan yang dihambat berbagai masalah, saya juga ingin menarik perhatian ke pimpinan kerajaan negeri di bawah Yang Amat Berhormat Menteri Besar tentang isu banjir yang seolah-olah tiada kesudahan. Jangan jemu jangan jemu dengar tentang banjir. Perkara ini memang berlaku setiap tahun. Saya difahamkan dalam sesi lepas kerajaan negeri telah menapasti sebanyak 76 lokasi panas banjir di seluruh Perak sebagai persediaan kerajaan negeri menghadapi musim monsun timur laut, termasuk melaksanakan kerja-kerja mengorek pulih sungai, mendalamkan sungai serta penyelenggaraan 336 kolam tadahan banjir melibatkan keluasan 490 hektar. Jadi apakah status tindakan ini? Setiap kali tiba musim tengkujuh, maka permasalahan banjir akan menghantui penduduk daerah Perak Tengah. Sudah tiba masanya semua pihak yang berkaitan untuk melihat masalah ini dengan tuntas. Jangan ada yang cuba berlepas tangan atau melihat isu banjir ini isu biasa yang akan berlaku pada setiap tahun. Baru ini berlaku banjir di Kampung Simpang 3 Buloh Akar, di Parit 6 Titi Gantung dan di PPRT Kampung Rimba Raja Lambor Kanan. Di PPRT Kampung Rimba Raja ini puncanya adalah kerana kerosakan pintu kunci air sahaja, tapi telah disebabkan ditambah dengan musim hujan yang berlarutan dengan
arus deras iaitu membawa air sungai ke hilir menyebabkan penduduk PPRT Kampung Riba Raja juga menghadapi ancaman banjir baru-baru ini. Jadi persoalannya di sini ya, mungkin di sini banyak pihak ya perlu bertanggungjawab untuk bergerak secara kolektif demi memastikan tragedi banjir tidak berulang. Peruntukan yang secukupnya juga harus diberikan untuk mencegah berlakunya banjir. Ya, saya cuma ingin bertanyakan ya, kerana pada bulan Mac 2021 ya ada satu lawatan ya ataupun Timbalan Menteri ya telah menyatakan akan memohon peruntukan sebanyak 150 juta daripada kerajaan untuk program rancangan Tempatan Banjir Perak Tengah yang melibatkan kawasan PPRT Kampung Riba Raja. Jadi apakah yang telah terjadi kepada perancangan tersebut? Jadi saya mohonkan penjelasan ya. Mudah-mudahan ya, akan dijawab oleh pihak kerajaan dalam penggulungan nanti. Datuk Yang di-Pertua ya. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak telah menitahkan kerajaan negeri memikirkan langkah-langkah strategik bersama kerajaan persekutuan untuk mewujudkan iklim pelaburan yang meyakinkan. Menurut baginda, perkara itu penting bagi menambah peluang pekerjaan, menangani kos sara hidup rakyat serta mengikhtiarkan langkah yang dapat menjamin bekalan dan keselamatan makanan selain menambah baik kemudahan-kemudahan sosial serta perkhidmatan. Satu lagi perkara yang ingin saya bangkitkan ialah soal pembangunan di Bandar Baru Seri Iskandar. Pembangunan oleh sektor swasta menunjukkan kepesatan yang membanggakan. Projek perumahan dan pusat perniagaan komersial berkembang dengan pesat. Namun begitu, beberapa projek di bawah yang diusahakan oleh sektor kerajaan, ya, saya mohon maaf ya, kerana melibatkan pihak berkuasa tempatan, nampak gayanya tidak begitu menampakkan kejayaan. Ya. Baru-baru ini ya, saya difahamkan ya, akan ada satu projek baru yang disebut Seri Iskandar Central akan dilaksanakan di kawasan Seri Iskandar yang berkaitan dengan stesen bas, stesen taksi dan medan selera. Cumanya saya ingin mengingatkan, setiap projek ataupun setiap pembangunan yang hendak dilakukan di bandar baru ataupun di kawasan Seri Iskandar ini perlulah diteliti secara halus kerana kita tidak mahu lagi projek-projek Gajah Putih yang berlaku sebelum ini ya akan terjadi sebab saya ini berada di dalam kawasan Botol ini sejak 30 tahun yang lalu. Saya lihat sendiri bagaimana apakah nasib yang telah berlaku kepada bangunan rehat dan rawat di Tepi Gantung, ya, medan selera di kawasan Seri Iskandar dan banyak lagi projek seperti projek Desa Seri Iskandar Fasa 1A yang masih lagi berlarutan sehingga kini, di mana ya yang telah dimulakan pada tahun 1997 mendapat perhatian serius pihak Ketua Audit Negara, di mana pada 23 Mei 2022 audit berpendapat bahawa balasan ataupun pulangan projek sewajarnya diterima mengikut perjanjian yang dipersetujui selari dengan kos yang telah dirabukan. Boleh rujuk laporan Ketua Audit Negara 2021 siri 1 muka surat 95. Ini membuktikan ada kelemahan dalam pengurusan dan juga pemilihan kontraktor yang tidak kompetitif yang seharusnya memberikan pengajaran yang mahal kepada kita semua. Datuk Yang di-Pertua, penduduk dan peniaga kecil tidak mahu satu lagi projek Gajah Putih di Seri Iskandar. Bagi saya, ya, pusat gerai makanan yang terletak di sebelah Petronas Seri Iskandar yang diberikan nama Dataran Niaga Seri Iskandar yang saya difahamkan merupakan inisiatif mantan ahli Parlimen Parit sudah cukup cantik dan mendapat sambutan yang menggalakkan kerana selain menyediakan makanan yang sedap untuk pelajar-pelajar khususnya, terutamanya pelajar-pelajar universiti yang berada di Seri Iskandar. Cuma yang menyebabkan saya amat terkilan, pihak penjaja yang membuat aduan kepada saya mengatakan bahawa tempat mereka ini tiada bekalan elektrik dan bekalan air. Cuba bayangkan, di sebelah mereka ada restoran Starbucks yang begitu moden. Tetapi tempat mereka Dataran Niaga Seri Iskandar tiada bekalan air, tiada bekalan elektrik. Mereka hanya boleh berniaga sehingga pukul 7 petang. Mereka terpaksa membawa air dengan tong-tong, ya, dengan tong-tong untuk mereka bekerja atau untuk mereka memasak makanan yang mereka sediakan kepada pelanggan-pelanggan di situ. Jadi saya ingin menarik perhatian ya, kepada pihak yang bertanggungjawab untuk memikirkan apakah permasalahan ataupun apakah solusi yang boleh kita lakukan untuk membantu peniaga-peniaga kecil yang berada di Dataran Niaga Seri Iskandar yang terletak di sebelah Petronas, ya, berhadapan dengan Taman Maju Seri. Botol, minta maaf, banyak lagi ke? Lagi sikit, habislah.
5 minit. Baik, tak sampai 5 minit. Okey. Terima kasih Datuk Ketua ya. Jadi projek saya sangat mengharapkanlah ya supaya ya sekiranya benar ya projek Sri Iskandar Center itu akan dilakukan di kawasan Sri Iskandar, mestilah melihat kepada nasib yang berlaku kepada peniaga-peniaga kecil yang berada di sekitar tempat tersebut ya. Saya rasa ya saya tak adalah nak. Akhirnya ya, di kesempatan ini juga ya saya ucapkan syabas kepada semua ya yang telah memberikan satu titah perbahasan yang baik pada titah diraja. Saya juga bota juga ingin menjunjung dan menyokong sepenuhnya titah diraja Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak. Sebelum melabuhkan tirai ucapan membahas titah diraja, izinkan saya merakamkan serangkap pantun. Mudik ke Lambor mengutip doyan, sampai tempoyak pembuka selera. Titah diraja kita bahaskan, maaf dipinta pengakhir kata. Sekianlah dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat dari kawasan Botol.